Selangor FM, kami bukan sebarang stesen. 3.34 petang, masih bersama dengan tetamu jurnalis ikon kita hari ini, iaitu Dato' Aziz Hatta, yang sudi bersama dengan kita di bilik siaran hari ini. Okey Dato', mungkin kalau tak keberatan, Dato' boleh kongsikan bagaimana agaknya detik-detik awal menceburkan diri dalam bidang hiburan. Silakan. Sebenarnya saya pada umur 11 tahun pun sudah berjinak-jinak dengan tarian. Budak-budak lah. Jadi kebetulan Datuk lahir di Indonesia kan? Saya lahir tapi besar di Singapura. Besar di Singapura. Okey. Jadi bila habis mengaji tu malam-malam pukul tin yang kosong menari nyanyi-nyanyi suka-suka dengan kawan-kawan. Tapi bila saya kawan gitu, rupanya diperhatikan oleh satu orang tu yang pandai main biola ketika itu. Jadi dia ambil saya dengan beberapa orang kawan untuk menari japin. Jadi ketika itu di mana ada orang kahwin, di situ kita ada lah perform depan pelamin lah. Itu saja ketika itu. Budak-budak kita pakai baju macam baju Arab ada, kadang-kadang macam sepupeng pun ada. Jadi dengan itulah mula-mula saya saya bergiat dalam menceburkan diri. Lepas itu bila Jepun masuk, dah tak bergiat lagi lah. Kerana dalam zaman Jepun tu pula seni tu memang terkekang lah, tergantung. Selepasnya Jepun kalah, British masuk balik, dan saya menceburkan diri dalam muzik lah, bersama-sama dengan Araiham Sarip Dol. Jadi di situlah saya mula belajar menyanyi. Dan bila saya tiap minggu pergi rumah orang kahwin menyanyi bawa kemah, dia panggil kita ketiku. Jadi di situlah juga saya belajar macam mana berlawak lah. Dengan seorang lakan saya juga lah, yang bernama Aziz King Kodebel. Aziz juga namanya. Aziz juga nama dia, yang banyak memberi didikan sama saya lah. Jadi di situlah bila rakan-rakan menat, saya berlawak sikit lebih kurang. Habis itu menyanyi balik, berlawak gitu. Jadi dengan kebetulan pada satu hari saya masuk peraduan pada tahun 49 atau 50, saya masuk peraduan lawak di FV World. Di situ saya dapat naik Johan. Bila dapat naik Johan tu terus saya ke Jalan Ampas. Saya konsentrate dulu. Okey. Di mana-mana orang panggil saya berlawak. Dengan itulah saya lupa dengan menyanyi. Bila orang panggil saya lebih suka berlawak daripada suka menyanyi. Asalnya suka menyanyi. Sukanya menari mula-mula. Kemudian saya menyanyi, kemudian saya berlawak. Bila melawak itulah. Kemudian pada tahun 50, pada tahun 50 banyak kejadian yang mengerikan. Antaranya di Singapura kejadian Naja Case, di Malaysia, di Melaya ketika itu kejadian komunis, Bukit Kepong, di Sarawak pula ada satu kejadian lagi bunuh Duncan Stewart, orang Melayu bangun ketika itu. Jadi zaman itulah saya mula bergiat terus dalam seni ni. Pada tahun 52, Sarip Dol pula bawa saya ke Jalan Ampas, bekerja di Jalan Ampas. Di situlah. Tapi saya bekerja di Jalan Ampas bukanlah sebagai seorang pelakon ketika itu. Saya bekerja sebagai seorang pengalih suara je. Di situlah berkembangnya seni saya bila pada tahun awal 53 saya dapat peluang berlakon ekstra saja dalam filem Putus Harapan. Di situlah bila saya berlakon sebagai guru ekstra tu, tiba-tiba saya ni dinobatkan oleh pihak majikan sebagai artis tetap di Studio Jalan Ampas. Begitu. Dan saya ikat kontrak selama 5 tahun. Jadi ketika itu mula-mula saya bekerja di Jalan Ampas dengan gaji RM70 ni. Jadi bila saya dapat jadi pelakon tetap, gaji saya naik 150 dan ada lagi bonus 250 setiap satu filem yang saya berlakon. Jadi dengan ada gaji begitu tu ada lumayan sikit lah ketika itulah. Jadi setelah lepas itu banyaklah undangan-undangan daripada pihak-pihak tertentu, terutama sekali pihak UMNO dulu. Bila UMNO baru dibangunkan kan. Jadi saya dengan rakan-rakan seperti Piramli, Norma Dia, siapa lagi, Hasim Mayu dan lain-lain lagi yang boleh menyanyi. Banyak tempat kita pergi membantulah sampai ada ketikanya kita pergi naik kereta sampai tu tempat kita turun naik motosikal Pak pergi masuk kampung pula je.
Sampai begitu sekalipun ada. Dia kerana minat atau kerana minat lah. Jadi di situlah kita sekadar yang dapat kita bantu pihak-pihak tertentu macam sekolah, UMNO dan lain-lain. Itu saja dapat kita bantulah. Macam nak bantu RM1 kita tidak ada. Jadi talent saja yang kita dapat bantukan. Jadi alhamdulillah dengan bantuan-bantuan ini dapatlah memberi sedikit hiburan kepada pihak tertentu, terutama sekali bila waktu darurat. Bila waktu darurat tu kita pergi ke kampung-kampung yang kena curfew tu. Kesian tengok orang-orang kampung kat situ, satu radio 40-50 orang duduk dengar radio tu, kesian. Sampai jadi bila kita habis main tu tak sampai hati nak ambil duit. Bayaran ketika tu pun bukan banyak sangat, dalam RM10-20 aja. Jadi alhamdulillah dengan dengan usaha saya dan rakan-rakan dalam jalan ampas itu yang dapat kita bantu pihak-pihak tertentu lah untuk menjayakan ketika itu semangat orang baru tengah anak-anak ini. Berkobar-kobar ya.